Assalamualaikum, apa khabar murid-murid? Bersama cikgu lagi, Cikgu Syikin dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Masih tema yang sama, tema kemasyarakatan, unit yang kedua, kerjasama eratkan hubungan. Standard kandungan 5.1 memahami dan menggunakan gulungan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.1.1 memahami dan menggunakan kata nama khas mengikut konteks. Objektif pada hari ini, murid dapat memahami dan menggunakan kata nama khas mengikut konteks. Kriteria kejayaan, murid dianggap berjaya sekiranya dapat memahami dan menggunakan dua kata nama khas dengan betul. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 11. Tajuk Ilham Kami. Kemahiran sistem bahasa kata nama khas. Apa yang dimasukkan dengan kata nama khas? Kata nama khas ialah kata nama yang merujuk manusia, haiwan, benda dan seumpamanya secara khusus. Kata nama khas terbahagi kepada dua iaitu kata nama khas tak hidup dan kata nama khas hidup. Kata nama khas hidup kita kategorikan kepada dua jenis iaitu tempat contoh Malaysia, Selangor, Pulau Langkawi. Pulau Langkawi hanya ada satu. Jadi kita kategorikan sebagai kata nama khas khusus kepada Pulau Langkawi. Kalau kamu kata pulau-pulau itu umum. Kita tak khusus. Jadi itu kata nama am. Tapi bila kita khususkan kata Pulau Langkawi, kita tahu itu adalah Pulau Langkawi. Benda. Sama juga dengan benda. Kamu kata kereta. Saya bawa kereta itu pergi ke sekolah. Kereta. Macam-macam jenis kereta kan. Itu kita kategorikan kata nama am. Tapi bila kita sebut, saya pergi ke sekolah dengan menaiki kereta Proton Wira. Kita tahu. Kita pergi sekolah naik kereta Proton Wira khas. Proton Wira. Jadi itu yang kita kategorikan sebagai kata nama khas. Sos tomato. Pun ada pelbagai jenis sos. Jadi bila kita sebut sos tomato jalen. Jadi kita fokus kepada sos tomato jalen. Okey, kata nama khas hidup terbahagi kepada dua iaitu kata nama khas manusia dan kata nama khas bukan manusia. Kata nama khas manusia contohnya ialah nama orang, Siti Nurhaliza, Omar, Ah Chong dan juga Mutu. Manakala kata nama khas bukan manusia ialah contoh nama haiwan, tumbuhan, malaikat. Tompok, contoh tompok sang kancil itu adalah nama haiwan. Kalau kita sebut kucing, macam-macam jenis kucing. Bila kita sebut kucing itu ialah kata nama am. Bila kita sebut kucing, si tompok itu sedang tidur. Maksudnya kita tahu tompok itu adalah nama kucing. Jadi tompok itu kita kategorikan sebagai kata nama khas. Rafflesia, sejenis tumbuhan Rafflesia. Israel, nama malaikat. Okey, baiklah. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 11. Mari kita baca sama-sama. Afifi dan Encik Nazri melayari blog kreatif dan inovasi. Mereka terbaca maklumat tentang ciptaan kerusi daripada tayar lama. Encik Nazri bercadang untuk mencantikkan taman rekreasi Taman Seri Damai dengan kerusi tersebut. Kerusi tayar. Kami juga menyediakan khidmat latihan bagi individu atau kumpulan yang berminat. Hubungi Muhammad Faris bin Ramli, Kampung Sentosa, Melimau, Melaka. Nombor telefon 0111234578. Okey, daripada petikan ini kita tahu bahawa Encik Afifi dan Encik Nazri melayari blog dan terbaca tentang ciptaan kerusi daripada tayar lama. Encik Nazri berminat untuk mencantikkan taman rekreasi Taman Seri Damai dengan kerusi tersebut. Okey, daripada petikan tersebut kita boleh lihat beberapa kata nama khas. Okey, mari kita semak sama-sama. Apa dia yang pertama? Nama orang. Betul tak? Nama orang. Apa nama orang tu? Afifi. Encik Nazri. Kemudian apa? Blog kreatif dan inovasi.
Mereka terbaca maklumat tentang ciptaan kerusi daripada tayar lama. Okey, apa lagi? Jumpa lagi tak? Taman rekreasi, Taman Seri Damai, tempat. Apa lagi? Muhammad Faris bin Ramli. Kampung Sentosa Melimau, Melaka. Itu adalah nama tempat, kata nama khas. Okey, daripada sini kamu boleh perhatikan setiap permulaan perkataan tersebut ditulis dengan huruf besar. Ya, kata nama khas memang kita kena tulis dengan huruf besar permulaan perkataannya. Walaupun perkataan tersebut di tengah-tengah ayat. Itu adalah syarat untuk kata nama khas. Kamu tengok kat sini. Walaupun di tengah ayat, kita tulis dengan huruf besar. Okey, faham? Cikgu harap kamu faham ya. Okey, kita tengok pula pada petikan dialog ini. Okey, petikan dialog ini di mana dia buat berbual? Di Taman Rekreasi Taman Seri Damai. Okey, kita baca sama-sama. Pakcik Nazri, selesa sungguh kerusi ini. Lihat si Tompok bermain di atasnya. Ya, Kak Jun, kerusi ini cantik dan selesa. Terima kasih Encik Faris kerana sudi mengajar kami membuat kerusi ini. Sama-sama, kerusi ini hasil kerjasama semua penduduk Taman Seri Damai dan Majlis Bandaraya Johor Bahru. Jika kita berganding bahu, kerja yang susah menjadi mudah. Okey, petikan ini adalah perbualan antara Encik Nazri, Kaijun dan juga Encik Faris. Mereka sebenarnya buat kerusi itu secara bergotong royong dengan penduduk Taman Seri Damai. Okey, kita perhatikan pula pada dialog ini. Mana yang dikatakan sebagai kata nama khas? Tadi cikgu dah sebut kata nama khas mesti ditulis dengan huruf besar walaupun ianya berada di pertengahan ayat. Okey, kita nampak kat sini. Pakcik Nazri. Apa lagi? Si Tompok. Kaijun. Encik Faris. Taman Rekreasi Taman Seri Damai. Taman Seri Damai. Majlis Bandaraya Johor Bahru. Nampak tak? Nampak kat sini kan? Semuanya ditulis dengan huruf besar di permulaan perkataan. Jadi, bila kamu gunakan kata nama khas, kamu pastikan tulis dengan huruf besar walaupun ianya di pertengahan ayat. Okey, boleh faham semua apa beza kata nama khas? Apa syarat-syaratnya? Kata nama khas mesti terbahagi kepada dua, iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tidak hidup. Okey, ini nota dan latihan cikgu nak kamu buat dalam buku. Okey, nota ni kamu boleh salin dan kamu bina ayat daripada perkataan yang cikgu berikan. Okey. Contoh kat sini, Taman Rekreasi Taman Seri Damai. Pastikan ayat tersebut gunakan huruf besar pada permulaan ayat. Baiklah, sebelum cikgu mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tengok maksud peribahasa ini. Tak dapat berjalan tegak, berengsat-engsat pun sampai juga. Apa maksud dia? Okey, maksudnya ialah jika sesuatu kerja itu tidak dapat disudahkan dengan sekaligus, lakukanlah secara beransur-ansur. Contohnya kamu banyak sangat kerja tapi kamu tak boleh nak buat habiskan dalam masa yang sama. Kamu buat sikit-sikit, itu maksud dia. Baiklah murid-murid, kita jumpa lagi pada PDPC akan datang. Terima kasih.